Barisan ahli-ahli jawatan kuasa Parti Warisan bahagian kejuaraan, rakan-rakan ahli-ahli Majlis Tertinggi yang hadir bersama, Saudara Terence Au, Ketua Wira Sabah, tentunya yang teristimewa para perwakilan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Saya pertamanya merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana atas limpah kurnia dan hidayahnya jugalah saya berada di sini. Walaupun pada peringkat awal itu tidak terancang demikian, tetapi atas ialah nama perjuangan ini dan sebagai seorang sahabat yang perlu diberikan sokongan, Saudara Datuk Ali Asgar menjemput saya dan mengundang untuk meluangkan masa walau seketika datang kembali. Saya sebenarnya berada di Sabah ini selama 3 hari. Pertamanya acara kementerian saya, keduanya kerana usia, dan ketiganya hari ini kerana Parti Warisan. Saudara-saudari sekalian, berada di sini memang satu amanah yang amat penting pada kita. Bukan semata-mata kita berdiri ataupun berada di sini untuk kita mendengar ataupun kita hanya memeriahkan majlis. Tapi apa yang kita akan lakukan insya-Allah ialah akan kita sama-sama muhasabah diri. Dalam masa sama kita bermuzakarah tentang apa sebenarnya matlamat dan tujuan kita berada di sini dan berada dalam satu parti yang punya perjuangan yang mungkin tiada satu parti di Sabah yang setanding dengan Parti Warisan. Bukan parti sembarangan. Parti itu untuk perjuangan. Ia demi anak bangsa dan negeri tanah air kita yang tercinta, negeri Sabah. Bukan seperti parti-parti yang lain. Mungkin kalau saya boleh sebut, dalam zaman dulu mungkin boleh saya katakan Parti USNO yang dulu, bukan yang sekarang. Adalah parti yang berjuang untuk semata-mata memerdekakan negeri Sabah, supaya negeri yang dijajah sekian lama akan boleh berdiri sendiri, membentuk satu negeri dan sebuah kuasa kerajaan yang boleh ditakdir urus oleh anak negeri demi semata-mata memenuhi matlamat tujuan utama kita, memerdekakan negeri. Itulah sebenarnya kenapa USNO ketika itu ditubuhkan. Ia bertujuan untuk membawa manfaat kepada negeri Sabah dan rakyatnya. Dan setelah kita berupaya dan berjaya untuk dimerdekakan, tentunya kerjanya bukan mudah. Bila sebuah negara atau negeri sudah merdeka, bukan pada nama yang kita perjuangkan, pada pengisian itu yang amat penting sekali. Maknanya bila negeri sudah merdeka, apa yang utama ialah diisi kemerdekaan dengan berbagai keperluan rakyat kita, terutamanya mentaliti pemikiran kita. Iaitu kita harus tahu bahawa negeri kita sudah tidak dijajah. Maka kita mesti tahu bagaimana kita mengurus negeri ini supaya negeri yang merdeka ini boleh dirasai makna kemerdekaan oleh anak-anak negeri Sabah ini dengan sebenar. Dia tidak boleh menjadi negeri merdeka yang dijajah pula secara tidak langsung dengan kuasa yang seperti mana yang kita dapat lihat hari ini. Bukan sebenarnya berlaku penjajahan persekutuan. Persekutuan itu ditubuh satu kerajaan atas perkongsian yang kita telah bersetuju bersama. Bila kita merdeka, maknanya kemerdekaan membawa kepada pembangunan. Dan bila berlaku rancangan untuk membangun, tentunya ada perjanjian dan kerjasama. Dan pada kita orang Sabah yang kita jadikan kitab untuk menuju ke arah kemerdekaan sebenar, yaitu untuk mengisi makna kemerdekaan ini, ialah MN 63 yang antaranya telah diletak dalam perlembagaan negara kita yang tercinta. Maka itu saudara dan saudari sekalian, bila kita menyembas kembali setelah kuasa bertukar kuasa di negeri Sabah, yang menjadi sebab kenapa orang katakan negeri Sabah ini sekarang
menjadi negeri yang sudah agak terpencil atau termundur di antara negeri-negeri yang ada di Malaysia. Alasannya konon kerana antara punca utama ialah kerajaan yang saling berganti, satu dua pangkal berganti. Itu alasan. Kononnya kerana itulah maka kita tidak punya satu kerajaan yang berupaya mentadbir negeri Sabah dengan baik. Sebenarnya itu bukan alasan. Kita boleh ganti kerajaan. Di Amerika Serikat tidak sampai kadang 4 tahun, ada yang kalau beradu laku pun 8 tahun paling lama bertukar kerajaan. Tapi negaranya terus maju. Tidak juga dia menjadi mundur. Terus pembangunan dilakukan. Makanya maknanya secara hypothetical dia bermakna tidak betul lah oleh kerana pertukaran kerajaan itu menjadikan sebab kenapa negeri Sabah itu. Tetapi sebenarnya yang menjadi puncak utama ialah mentaliti rakyat dan pimpinan itu. Yang waktu ketika ini sudah tidak melihat asal perjuangan makna merdeka negeri Sabah. Seperti yang saya katakan, merdeka itu ada prasyarat yang kita letak, yaitu perjuangan itu yang tidak harus berhenti kerana jawatan. Kita tidak harus memilih satu kuasa memerintah negeri Sabah ini kerana ada kepentingan pribadi contoh atau kelompok. Tetapi kita harus menuju ke arah perjuangan yang sebenar, yaitu memilih satu kerajaan yang benar-benar tahu bagaimana mengurus takbir negeri Sabah ini supaya negeri Sabah ini boleh melahirkan rakyat yang bersatu padu, rakyat yang terbelah, rakyat yang akan dapat mengamati makna kemerdekaan sebenarnya. Hari ini orang Sabah ini nama merdeka, tetapi tidak sepenuhnya menikmati makna itu. Inilah yang sebenarnya tidak diperjuangkan oleh parti-parti politik di negeri Sabah ini selain parti warisan. Nah, tidak cukup pula. Parti yang ada di sini dan memerintah itu terlepas parti-parti tempatan yang lain. Memang parti berkesempatan sahaja namanya. Hari ini parti pemerintah siapa? JRS. Betul. Parti lompat ditubuhkan untuk mengisi keperluan YB-YB yang mau melompat. Betul. Bukan menang pilihan raya atas nama parti mereka. Tidak. Menang kerana bersatu, menang kerana UMNO, menang kerana warisan. Tetapi kerana partinya lain, tubuh parti baru untuk orang melompat. Nah, ini parti warisan. Pada nama pun sudah jadi warisan untuk anak-anak Sabah. Dulu 2018 kamu ingat bagaimana saya ini kecundang di kawasan saya di Lahdan. Sebab saya calon UMNO waktu itu. Datuk alias sahabat saya. Kerana parti warisan itu jelas perjuangannya. Rakyat Sabah waktu itu sudah sedar. Dan rakyat Sabah bangkit waktu ketika untuk benar-benar bersama parti warisan. Kerana perjuangan parti warisan ingin membela rakyat Sabah. Ingin menegakkan keadilan di negeri Sabah ini. Mau rakyat Sabah menikmati menang kemerdekaan negeri ini. Itulah perjuangan parti warisan. Maka itu waktu warisan memerintah 22 bulan. Kalau tak silap saya lah, betul kan? Tidak lama. Tapi lihat apa kerjanya. Semuanya dibawa ke arah perjuangan yang sebenar. Ada hala 7 perjuangan yang dipertahankan pengisian kemerdekaan, didubuhkan kementerian yang seharusnya dalam perlembagaan ternyata diletak sebagai antara yang paling utama dan penting untuk negeri Sabah, yaitu kesihatan dan pendidikan. Ditubuhkan parti atau kementerian oleh yang beramal berhormat waktu itu Ketua Menteri kita Datuk Syafie. Sebab dia tahu perjuangan warisan untuk mengisi makna kemerdekaan dan antara keperluan utama yang diperjuangkan yang termaktub dalam perjuangan MN 60 ialah pendidikan anak-anak orang Sabah, kesehatan orang Sabah. Maka itu diwujudkan kementerian
supaya kita tidak bergantung penuh kepada kementerian yang berada di peringkat persekutuan. Kita harus paham, bukan maknanya kita tidak mau ada Kementerian Pendidikan Malaysia di sini. Bukan juga maknanya kita tidak mau ada Kementerian Kesihatan. Kita mau, tapi itu namanya kerjasama. Tetapi Sabah harus ada tanggungjawabnya sebagai sebuah kerajaan yang dipilih oleh rakyat Sabah. Dalam mengundi, kita sudah jelaskan kepada rakyat. Memilih parti warisan umpamakan mengundi rakyat Sabah sendiri. Sebabnya kerana apa? Kerana dalam manifesto kita jelas bahawa kalau kita berkuasa, yang di depan kita perjuangkan bukan jawatan, tetapi rakyat Indonesia. Ada YB melompat ini, bangga ini Datuk. Sampai hari ini pun keluar di newspaper, dia tangkap, dia ditumbuk oleh YB. Sahabat kita. Itu propagandanya, itu kan style berkawan. Tapi dia cakap, tengok perangai YB yang tiada perjuangan. Kita dalam warisan ini sudah lihat tentang kenapa perlu kita bertahan di sini. Kita di sini bukan kerana jawatan. Bukan kita semata-mata mau jadi YB. Yang kita pertahankan biar putih tulang, jangan putih mata kerana perjuangan ini. Maksudnya putih tulang ini mati. Biar mati. Jangan putih, biar putih mati kita. Apa nama itu? Biar putih tulang, jangan putih mati. Jangan kita takut dalam perjuangan ini. Di sini dituarang. Memang saya jalan sahabat saya Ketua Menteri Sabah sekarang. Dia sahabat saya. Dia saudara Datuk. Memang kawasan yang kita depani bukan calang-calang kuasa. Tapi saya berpegang kepada satu, yaitu kuasa Allah. Saya ini pernah tewas sekali di Ladakh. Pada ketika itu Datuk saya beritahu cerita, orang Ladakh itu ada di sini bersama saya. Saya ini YB yang hebat waktu itu. Semua orang cakap siapa lawan Datuk Yusuf, memang kalah. Rasanya waktu itu pun warisan fikir antara kursi yang kita kalah di Ladakh ialah kursi Adoni Datuk Yusuf. Tapi saya kalah. Antara orang-orang yang kalah bukan saya seorang. Allah yarham Datuk Ghafur kalah. Saudara Datuk Salif kalah. Ramai yang kalah waktu itu di Sabah. Datuk Haris kuasanya besar, hebat orangnya, banyak dibawanya pembangunan di Sabah, bertanding di Teluk. Lawannya juga macam dulu lawan saya, Kadu Agungdung, kalah Datuk Haris itu. Kan? Betul kan? Tidak betul tak kalah Datuk Haris? Kalah. Saya tidak heran kalau pilihan raya akan datang di saudara kita Datuk Ali Asgar. Kalau kita calonkan di Sulaiman boleh tewaskan Datuk Ajiji. Tidak tepuk tangan kamu. Nah, tunggu, berdiri saja. Dalam perjuangan itu, yang penting keyakinan. Kita ini berdepan dalam satu perjuangan yang betul. Perjuangan memperjuangkan orang Sabah ini. Parti kita parti perjuangan ini. Bukan parti calang-calang kita ini. Yang berjuang tanpa duit. Yang berjuang hanya dengan semangat yang ada. Itulah perjuangan sebenarnya orang warisan sekarang. Tapi dulu terbukti 2018. Orang bilang kalau berpatak-patak pun boleh menang, kita boleh lihat. Depannya UMNO kami itu berjuta-juta pun boleh kalah. Itu bukan cerita soal kuasa. Orang berkuasa boleh kalah. Orang tidak berkuasa boleh menang. Ini kenyataan. Saya sebut ini supaya orang warisan ada keyakinan. Jangan merasa kita ini lemah. Jangan kena kita ada di kawasan Ketua Menteri seolah-olah kawasan ini memang tiada jalan. Kita boleh menang. Boleh kita menang ini.
Kalau kita ini sedar dan insaf bahawa kita ada perjuangan yang perlu untuk kita pastikan kita boleh menang. Sejarah Rasulullah terbukti. Rasulullah berdepan dengan 10,000 tentera. Dengan tentaranya 1,000 boleh menang. Kemenangan kerana keyakinan ini. Keyakinan kita tentang perjuangan kita ini. Yang perlu kita pertahankan ini. Yang kita perlu teruskan. Dan kita pastikan kita akan beroleh kejayaan. Saya berharap di sini mungkin keadaan suasana politik bahagiannya agak baik. Tetapi kita harus ingat, Allah telah berjanji pada kita. Janji Allah bukannya melalui harta, bukan kerana uang ringgit kita banyak. Allah berjanji, dan janji ini betul. Kalau orang Islam yang ada di sini dengar saya sebut ayat ini, kamu tidak percaya, maka kamu tidak percayalah ada orang mati. Kalau Tuhan bilang kun fayakun dia betul. Wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. Ingat ayat ya. Itu kalau saya berpolitik saya pegang. Saya pegang sebab maknanya betul, dan itu firman Allah bukan main-main. Jangan kamu berpecah belah. Jika kamu berpecah belah, maka akan hilang kekuatan kamu dan kamu akan menjadi lemah. Nah, tengok itu firman Allah. Maknanya macam mana mau kuat? Adakah dalam Quran disebut kalau mau kuat mesti ada duit, kalau mau kuat mesti tinggi semua sekolah, kalau mau kuat mesti ramai ahlinya? Oh tidak, Allah tidak sebut demikian. Allah sebut jangan kamu berpecah belah. Maknanya kita mesti sehati. Macam saya cakap dulu 2018, kamu bertanding lawan Barisan Nasional, latih 60 tahun memerintah Malaysia, hampir 30 tahun memerintah negeri Sabah. Boleh kecundang oleh kamu, bukan kerana calon kamu ada ijazahnya tinggi macam lawan saya ada ijazah ini. Tidak ada ijazahnya, kalah saya. Bukan sekolah mananya menjadi kemenangan, bukan ada duit partinya, warisan. Parti saya banyak duitnya waktu itu. Kalah yang banyak duit, yang menang tiada duitnya. Jadi mana kemenangannya? Kekuatannya terletak pada perpaduan ahli batin. Dan perpaduan ini harus kita cari bagaimana. So itu saya selalu sebut kalau saya berpolitik, saya ingin cerita tentang Quran. Sebab di Quran itu ada kunci yang membawa kejayaan kemenangan. Di mana dapat kita bersatu? Kalau bersatu kerana bajaunya, bajau pun bukan semua bajau yang sama. Ada bajau sama, ada bajau sempurna, ada bajau kuda. Banyak bajau. Kalau bangsa Cina pun banyak Cinanya, ada Hokkien, ada Hakkannya, ada Tontinisnya, ada Pucaunya. Macam mana? Dusun pun ada dusunnya, ada mulutnya, ada ibat, apanya, macam-macam rumusnya, macam-macam. Kita ini berbagai bangsa, tetapi Allah janji dan Allah telah laksanakan. Disatukan kita kerana apa? Kerana agama kita, Islam. Itu menyebabkan kita jadi bersaudara. Itu kalau soal bab agama, bab kemasyarakatan. Sebab itu kita dalam parti warisan ini, parti yang kita ikut sunnah Rasulullah ini juga. Sebagai parti yang bukan memperjuangkan satu suku, satu bangsa, yang kita perjuangkan masyarakat umum, yaitu yang berbilang bangsa ini. Sebab dengan kita memperjuangkan satu puak bangsa itu, yaitu bangsa orang Sabah, tanpa kita pilih dia, itulah kita menjadi kuat dan kita boleh bersatu. Sebab itu jawatan tengoklah di warisan Saudara Terence, baik saudara Darren Lighting. Banyak lagi. Dulu kalau ikut semua yang ada di sini, kalau saya boleh sebut, dulu pemilihan ketua wanita warisan itu, abang saya Datuk Syafie cakap dengan saya, dia tidak mau kasih menang itu Ajalina sebab orang kita juga. Kasih itu sejenifan simbang. Kamu ingat? Ada yang ingat ini? Dia mau begini sebab dia bilang biar parti ini nampak yang kita ini memperjuangkan semua bangsa ini.
Nah, kan? Supaya nampak kalau ada keyakinan orang sama pada parti kita, tentunya dapat kita bersatu padu. Seperti kita parti yang berbagai bangsa yang ada. Dan inilah harus yang kita perjuangkan supaya parti kita ini tidak bias dalam perjuangan. Parti lain menjadi bias, jangan cerita JRS sebab JRS akan memberi keutamaan kepada yang lompat saja, bukan orang Sabah. Tapi parti kita semua ada di sini. Siapapun boleh pimpin, boleh jadi ketua, boleh jadi menteri. Tiada. Yang dibayar itu tipu semua. Dia cakap orang sempurna duduk di mana? Orang sempurna yang duduk di ketua jabatan. Contoh imigrasi, ke polis, ke mana. Itu kan federal punya lagi. Bukan negeri Sabah. Siapa yang duduk di negeri Sabah yang ada jabatan ketua menteri Sabah warisan waktu itu lantik? Tunjuk. Yang dia sebut itu yang banyak di federal. Tapi kalau ada pun kebetulan ada perjuangan dalam politik parti itu cara lantikan ya bukan kerana suku sakatnya. Saya ini pun sudah masuk warisan waktu itu. Dia saya pun sendiri walaupun dia cakap jangan kau berurusan dengan saya. Kau baru masuk warisan. Saya pun terpaksa mengasingkan diri. Cuma ikut di belakang. Sebab pendekatan Datuk Syafiee ini yang orang tengok satu pendekatan yang boleh menggugat kekuatan mereka. Kali ini pilihan raya kita jangan risau. Di Majlis Tertinggi saya dah sebut, kita mesti gunakan kekuatan yang ada. Selain daripada yang kita sarankan bahawa ahli parti harus bersatu sebagai satu senjata kekuatan kita menepani pilihan raya akan datang, tentunya saudara dan saudari inilah yang menjadi askar-askar pejuang utama kita untuk memastikan kemenangan. Tetapi warisan ada satu kekuatan yang tiada pada parti yang lain, yaitu presiden kita. Walaupun dia abang saya sebut dengan kamu semua itu, sebab dialah seorang pemimpin. Kalau kita sebeh di negeri Sabah ini, yang sekarang ini, kalau kita mengundi besok, bukan semata-mata orang Sabah, baik ke Cinanya, ke dusunnya, ke Melayunya, ke Bajaunya, ke apakah, bukan semata-mata memilih parti politik untuk memerintah negeri Sabah, tapi mau mencari pimpinan seorang ketua menteri yang mampu mencapai negeri Sabah. Nah, kan warisan untung itu. Saya kalah ini bukan pasal Haji Bumi itu. Saya kalah sebab presiden kamu itu Datuk Syafiee. Kekuatannya itu, auranya itu lain. Jangan bilang di Sabah, bisa menanjung. Dia ini segan, dihormati juga sebab pertama pengalaman yang luas, yang dia tahu apa juga urusan dari segi kerajaan, dia faham dan dia ada wawasan. Bila soal mentadbir terbukti keupayanya dan kebolehannya, apalagi sebagai seorang menjadi ketua menteri. Inilah presiden parti warisan yang menjadi aset utama kita. Dia inilah yang besok, kalau kita berkempen besok, jangan lupa war-warkan kita memilih, bukan memilih hanya parti warisan atau parti untuk memerintah negeri Sabah, tetapi kita memilih seorang tokoh yang boleh memimpin dan menjadi ketua menteri di negeri Sabah. Betul kan? Jadi kalau warisan tidak percaya, susah. Di warisan kita kena tengok di mana kita boleh cari kekuatan. Saya cakap tadi pertama, kekuatan terletak pada perpaduan. Dan sekarang saya cakap dengan kamu, kekuatan warisan terletak pada pimpinan. Ini dua senjata penting untuk kita hemahkan di negeri Sabah, terutama di Kuaran ini. Untuk kita beritahu bagaimana pentingnya warisan yang dipilih. Bukan kerana hanya matlamat perjuangannya yang jelas, yang tidak kita ini berpindah-pindah cara, atau dalam arti kata lain, we are very consistent dalam pendirian kita dari mula parti warisan sampai sekarang. Kita bukan anti persekutuan. Kalau di parlimen kami hanya 3 orang. Saya ini timbalan menteri dari warisan, tapi tidak boleh ikut berbahas. Saya hanya boleh menjawab soalan, menggulung bagi pihak kementerian.
Tapi dua orang tokoh kita ini memang terkenal dalam Palembang ini. Tentunya Presiden kita dan YB Kutubul kita, YB Munir. Ini dua tokoh senantiasa konsisten ini. Bukan mengkritik, membabi buta, cuma ingin bersuara demi rakyat negeri Sabah. Itulah pendirian kita di Palembang. Demikian juga halnya di peringkat negeri seperti baru-baru ini. Kita bukan mempersoalkan perkara yang tidak mendatangkan manfaat pada negeri Sabah. Bukan kita mau ambil mileage ataupun keuntungan dari segi isu-isu macam perkara yang berlaku sekarang yang kita tahu. Itu tiada urusan dengan kita sama sekali. Di luar pengetahuan kita pun yang berlaku, itu urusan mereka. Sebab itu kita hanya inginkan bahawa maklumat sebenar kita dedahkan kepada umum. Biar kerajaan sendiri negeri menyatakan apa sebenarnya yang berlaku tentang perusahaan mineral yang kita sekarang heboh-hebohkan. Ini cerita lebih kurang cerita 1MDB juga ini. Kalau kita ingat dulu yang diberikan satu bahan, tetapi kita tidak berniat demikian. Yang kita nak tahu ialah ketelusan kita dalam mentadbir negeri Sabah. Datuk Syafiee Presiden kita minta supaya ada ketelusan. Jangan kerana perkara ini sekali lagi negeri Sabah akan berdepan dengan skandal yang akhirnya merugikan kita negeri dan rakyat Sabah ini. Saudara dan saudara sekalian, saya mungkin tidak lagi berniat untuk panjang lebar ucapan saya. Saya pertamanya hanyalah sekali lagi ingin mengajak kita semua ini supaya kita tahu bahawa pilihan raya kita tidak lama lagi. Janganlah lagi ada timbul keraguan kita, ketidakyakinan kita. Yakinlah saudara dan saudara, akhirnya bukan juga semata-mata kita hanya berserah pada pengundi menentukan kemenangan, tetapi kuasa Allah itulah yang akan bersama-sama dengan kita. Kalau andainya nawaitu kita ini betul, teruskan perjuangan yang suci murni ini demi negeri dan anak Sabah ini. Yakin dan percaya, andainya kita ini bersatu hati bersama kita, daripada berbilang bangsa, baik daripada Islamnya, bukan Islamnya, daripada Melayunya kepada dusunnya, kepada Cina, insya-Allah saya yakin. Orang bilang it's impossible, but I say it's possible. InsyaAllah pilihan raya akan datang. Kalau kita tengok senario kini, kita akan kembali memerintah di negeri Sabah ini. Dan kita percaya hubungan kita dengan kerajaan persekutuan akan berterusan. Kita akan pastikan besok kita menang pilihan raya negeri Sabah. Selagi kerajaan persekutuan memerlukan kita bersama, kita akan senantiasa terus menyokong kerajaan yang sedia ada untuk memerintah negara kita demi perpaduan kita bersama. Saudara dan saudara sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan saya ingin berpantun sedikit. Burung merbak terbang ke hutan, hingga berteduh di pohon suri. Bersama kita kukuhkan warisan demi perjuangan parti yang murni. Sungai mengalir tenang ke hilir, air jernih membawa erti. Mari bermasyarakat dengan hati yang mahir, mencipta kejayaan untuk rakyat tempat. Kalau tidak kerana bulan, tidaklah bintang berada tinggi. Kalau tidak parti warisan, tidak saya berdiri di sini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan Mesyuarat Agung Tahunan Warisan Bahagian P170 Keluaran 2023. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berhormat Datuk atas ucapan yang penuh visi dan inspirasi, membakar semangat perjuangan kita. Sambil itu kita pinjam semangat beliau. Kita pinjam kembali semangat beliau. Saya laungkan selamatkan hadirin sebut Sabah, boleh?
Selamatkan! 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 Hadirin dipersilakan duduk.